Akak rasa bila akak kahwin tu kenapa akak daripada tak ada anak, suami isteri, tiba-tiba nak ramai? Entah, saya pun tak tahu. Kami pergi ke Sabah, spesifik tempat di Semporna. Kami pergi kat sana bukan untuk pergi ke pulau kan, bukan untuk bercuti, tidak, tapi untuk buat satu misi kemanusiaan. Namun misi kemanusiaan kami ni agak special sikit sebab kita membantu komuniti atas air dalam membantu mereka, terutama yang melibatkan tubuh badan mereka. Anak-anak lelaki kita buat program-program yang bersifat sunat sebab budak-budak ini walaupun ada yang sudah belasan tahun, bahkan mereka ada yang 18 tahun ke atas, ada dalam kalangan mereka tak mampu untuk sunat. Bukan tak mampu tu maksudnya mereka takut, tapi mereka tidak ada duit untuk sunat. Itu lelaki. Yang perempuan pula ada isu-isu yang melibatkan ketidakmampuan untuk membeli pad ketika datang bulan. Inilah kita panggil sebagai kemiskinan head. Walaupun kita rasa benda ni agak terpencil, tapi sedihlah benda ni berlaku dalam Malaysia. Maka di sana dengan kerjasama Suci Cup, kami membantu wanita-wanita itu untuk educate mereka bagaimana penggunaan pad. Kita juga ajar ini adalah menstrual cup, ini adalah menstrual pad untuk mereka boleh guna. Dalam masa yang sama, kita nak bagi tahu pada mereka untuk menjaga kebersihan, bagaimana nak bersihkan selepas mereka guna, tak boleh buang merata-rata. Dan dalam kalangan saya dan juga rakan-rakan yang lain, macam contoh Farali, dia handle anak-anak untuk yang kecil-kecil ni, okay, untuk tahu darah haid tu seperti apa. Dan saya mendidik ibu-ibu ni agar mereka faham tentang tubuh badan mereka, bagaimana untuk merancang keluarga. Walaupun saya banyak berkongsi pada budak-budak sekolah, tapi sebenarnya ilmu seperti ni pun ibu-ibu yang anaknya berderet pun tak tahu. Ada seorang ibu ni lah, seorang kawan saya datang, dia kata, "Akhi, tolong ni, ada seorang kakak ni dia tak tahu kenapa dia mengandung." Saya pun pergilah kepada akak tu lah, dan untuk mengatakan anda umurnya baru 34 tahun, anak 9 orang. Anak yang ke-9 baru sebulan setelah dia dilahirkan. Saya jumpa beliau, saya kata, "Kak, betul ke kawan saya kata akak tak tahu kenapa boleh mengandung?" Dia kata, "Betul, dia tak tahu." Saya katalah kat dia, "Akak rasa bila akak kahwin tu kenapa akak daripada tak ada anak, suami isteri, tiba-tiba nak ramai?" Entah, saya pun tak tahu. Dan dia cakap, "Memang keluarga saya ni anak-anak ramai. Ini mungkin Tuhan dah uji keluarga kami, anak ramai, mak saya ramai, kakak saya anak ramai." Dia jawab seperti itu. Dan saya sebut, "Ya Allah," saya kata kan, akak tahu tak bila akak dah berkahwin, akak ada tak buat satu hubungan dengan suami?" Dia kata ada. Dia senyum-senyum. Saya cakap ke dia, "Akak tahu tak dengan hubungan seksual ni, itulah penyebab kakak boleh dapat anak." Dia mula terfikir, "Macam tu ke?" Saya siap lukis lagi kat kertas. Saya kata, "Ini kemaluan lelaki, ini kemaluan perempuan. Apa yang keluar pada kemaluan lelaki?" Saya tunjuk, okey, air mani. Okey, saya tunjuk pada kakak ni dalam gambar berkenaan, ini bahagian yang perempuan, apa yang terhasil dalam punya rahim, dalam uterus. Okey, kalau ini sperma bertemu ovum, akak boleh mengandung. Lepas tu dia kata, "Oh, ya kak. Sebab selama ni bukan suami dia tak bising. Suami dia ada cakap nak sampai bila nak lahirkan anak lagi. Jiran-jiran siap bagi tahu tips-tips macam mana tak nak bagi mengandung." Jadi saya kata ke akak tu, "Akak tahu tak benda-benda tu tak akan jadi kalau akak tak rancang benda tu." Bila rancang, saya cerita pada dia. Cara yang mudah adalah daripada segi precautionnya, kondom lah. Tapi tak mampu nak beli. Jadi cara yang lain adalah seperti mana yang sahabat Nabi tanya, meletakkan air mani di luar ataupun kaedah azal tu sendiri. Itu yang paling mudah. Tapi saya kata risikonya mungkin boleh mengandung juga. Tapi at least akak faham hari ini. Dan bila saya dapat kisah ni kan, saya kata, "Ya Allah, ada lagi rupanya kat Malaysia kadang-kadang individu perempuan yang tak tahu kenapa dia boleh mengandung. Dan kadang-kadang kita pelik, kenapa mereka ni susah. Rumah pun macam kecil je, tapi anak ramai. Dan kadang-kadang benda tu adalah sebabnya. Mereka ni anggap itu adalah semua rezeki daripada Allah. Dan ada juga kes yang ketiga, mereka hamil setiap tahun sebab mereka nak jimat. Kalau mereka tak hamil, keluar darah haid, perlu berbelanja untuk membeli pad. Sampai tahap macam tu. Dan yang keempat, mereka rasa itu adalah saham mereka dalam dunia. Bila mereka dah tua nanti, anak-anak yang ramailah yang akan bantu mereka. Jadi apa yang saya nak sebutkan pada tuan-puan, kalau sekiranya nampak NGO yang kita yakin mereka ni boleh bantu secara direct pergi sana, bukan mereka hanya guna social media promote, no, mempromosi misi kemanusiaan di sana, bantulah mereka. Sebab rakan-rakan kita, rakyat kita ataupun komuniti atas air, walaupun mereka ni mungkin ada masalah dokumentasi, mereka bukan warga negara, tapi mereka Muslim seperti kita juga.